ganti dia. Be it Ahmad Mazlan ke, be it siapa, tapi kena ada. Nah, maklumat di on the ground, di Kemaman sendiri, di kawasan kubu kuat UMNO, di kawasan Felda umpamanya, dia orang bukan tak menyokong UMNO, tetapi mereka tak menyokong Zahid Hamidi yang dibebaskan dengan 47 pertuduhan. Sebagaimana macam mana kita terang sekalipun, mereka tak nampak perkara itu. Dan bagi saya kesilapan apa orang kata barisan peguam Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi hari itu ialah apabila mereka minta kes itu digugurkan di NAA. Bagi saya, kalau saya peguam dia, saya kata teruskan je. Kerana mahkamah, biar mahkamah yang menentukan bersalah tak bersalah. Once mahkamah dah menentukan tidak bersalah, nobody can say anything, tuan-tuan. Nobody can say anything. Tetapi bila peguam negara tak nak teruskan disebabkan representasi itu diterima, dia backfire. Dia bagi peguam negara tak ada isu, sebab representasi itu betul. Tetapi backfire dia kepada politik. Kepada politik Datuk Seri Zahid Hamidi, kepada kerajaan Madani, dikatakan campur tangan. Padahal tak ada campur tangan. Memang tapi kita nak terang memang itu data, itu fakta, itu orang bukan faham. Orang bukan tahu pun. Yang dia tahu, dibebaskan. Dia tak tahu zaman Perikatan Nasional pun dibebaskan juga. Zaman Perikatan Nasional Pemerintah, 40 kes Zahid Hamidi, VLN, visa luar negara pun dibebaskan juga. Tapi mereka tak bercakap tentang isu ini. Tiba-tiba bab ni mereka bercakap. Sebab itu saya kata persepsi itu dimainkan dan persepsi itu berjaya. Kalau saya jadi apa orang kata Datuk Seri Zahid Hamidi, saya kata saya tak nak representation, saya kata teruskan je lah. Teruskan je lah kes, biar kita bertanding dan biar kita dibati tidak bersalah di mahkamah. Kan, biar kita dibati tidak bersalah di mahkamah. Sama juga macam kes kalimah Allah dulu. Bagi saya teruskan je. Biar mahkamah tentukan buat apa kita nak drop the case. Buat apa kita nak drop the case. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa tiba-tiba peristiwa tersebut berlaku? Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba nak U-turn? Dia berlaku sebab kalau tuan-tuan perasan baru-baru ini, Muhyiddin Yassin mengumumkan 3 hari lepas, Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa dia akan bersara. Tuan-tuan ingat bahawa dia akan bersara. Okey, saya baca. Muhyiddin undur diri umum tidak pertahan jawatan Presiden. Ini 24 November yang lalu. Parti Pribumi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan tidak akan mempertahankan jawatannya dalam pemilihan parti akan datang. Pengumuman oleh Parti Ahli Parlimen Pagoh itu dibuat ketika berucap dalam Perhimpunan Agung PAT bersatu ke-6 di IDC Shah Alam. Pada hari Jumaat yang mulia dan penuh berkat ini, saya mengumumkan bahawa masa untuk saya mewariskan kepimpinan parti kepada barisan kepimpinan baru telah tiba. Dan untuk itu saya ingin menyatakan saya tidak akan mempertahankan jawatan Presiden dalam parti yang diadakan sebelum hujung tahun hadapan, katanya. Menurut Muhyiddin, tarikh pemilihan tersebut akan ditentukan oleh Majlis Tinggi Bersatu tidak lama lagi. Pengumuman Muhyiddin disambut dengan laungan dari perwakilan yang minta dia menarik balik keputusan tersebut. Turut kedengar suara pengurusi majlis minta hari bertenang dan duduk di kursi masing-masing. Okey. Tidak lama lepas itu, PAT, Perwakilan Agung Tahunan tolak keputusan Muhyiddin. Perwakilan Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu sebulat suara menolak keputusan Tan Sri Muhyiddin untuk tidak mempertahankan jawatan Presiden. Keputusan itu dibaca pengurusi tetap Datuk Suhaimi Abdullah setelah selesai perbahasan 20 wakil yang berbahagian. Turut ditolak 2 lagi perkara yang dibagikan Muhyiddin, iaitu supaya Parti Bersatu mencari pengganti Presiden dan pendiriannya untuk menjadikan pimpinan itu tahun agung ini sebagai yang terakhir. Suhaimi berkata penolak itu selaras dengan 1, 2, 3, 4 dan 5 perlembagaan parti. MPT Bersatu menerusi masyarakat tergempar secara konsensus menolak keputusan untuk tidak mempertahankan jawatan. Akhirnya, disebabkan oleh itu, maka Muhyiddin mengeluarkan kenyataan sehari kemudian Muhyiddin sedia pertahan jawatan Presiden. Tan Sri Muhyiddin bersedia mempertahankan jawatan Presiden bagi pemilihan tahun depan. Muhyiddin berkata ini setelah mengambil kira pandangan pelbagai pihak, termasuk isterinya Puan Sri Noraini Abdul Rahman, bahawa kewajiban beliau masih diperlukan bagi menggugurkan parti. Selain itu, bagi memastikan kelangsungan momentum positif setelah pilihan raya. Now, dia kata tujuan dia nak tarik balik itu sebab dia nak memastikan momentum positif. Kenapa? Sebenarnya dia letak jawatan sehari sebelum tu, dia tak fikir ke benda tu? Okay, tuan-tuan, kan saya cerita, saya relate tadi. Yang pertama, apa yang exercise yang berlaku ini, apa tujuan dia, tuan-tuan? Ini untuk menghantar signal kepada pemimpin-pemimpin PAS
menghantar signal kepada orang yang mendesak di peringkat akar umbi yang mengatakan bahawa Bersatu bakal berkubur kerana kelemahan pemimpin seperti Muhyiddin Yassin. Itu sebenarnya yang berlaku. So beliau mengumumkan tidak bertanding, sebulat suara PAT, perwakilan agung tahunan itu mengatakan kami tak nak Perdana Menteri Presiden kami letak jawatan. Sehari lepas tu dia kata saya tak letak jawatan, menghormati keputusan yang dinyatakan oleh perwakilan. Now tuan-tuan, ini send a very strong signal kepada dua kumpulan. Kumpulan pertama, dia ada satu kumpulan yang mendesak Muhyiddin Yassin meletak jawatan dan mendesak supaya beliau tidak bertanding sekali lagi kerana kelemahan yang dihadapi, kelemahan dan juga kekurangan, perkara-perkara yang menyebabkan beliau tidak layak bertanding. And that is the problem dengan Muhyiddin Yassin sekarang ini. Disebabkan oleh itu, this is a signal, ini satu taktik yang beliau gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, PAS. Kan saya cerita awal tadi kan, bagaimana PAS pandang sebelah mata je dengan Bersatu. Dia kata Bersatu tak ada kekuatan, Muhyiddin Yassin dilihat pandang lemah. Sebab ahli dia sendiri pun kata bahawa akan berkubur kalau Muhyiddin Yassin tetap jadi presiden. Jadi akhirnya PAS pun berpaling. Dengan stand ini, apa yang Muhyiddin Yassin boleh capai, dia boleh kata pada PAS, PAS, tengok sini. PAS tengok sini. Ni semua ni, sebulat suara kata, aku jangan letak jawatan. Erti kata, aku masih ada kekuatan. Kalau korang tak pandai baca read between the lines, tuan-tuan, itu yang masalah tu. Bila tak boleh baca read between the lines, itu yang jadi masalahnya. Jadi bila kita pandai baca read between the lines, baru kita nampak, oh, sebab itu ke kenapa dia tarik balik keputusan untuk nak letak jawatan. Oh, sebab itu. Dalam masa yang sama juga, tuan-tuan, Muhyiddin Yassin telah menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam kes Felda. Okey, dia background dia macam ni. Dia mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa hutang Felda tidak pernah dimansuhkan oleh Muhyiddin Yassin. Sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, hutang-hutang peneroka Felda tidak pernah dimansuhkan oleh oleh Muhyiddin Yassin. Itu menurut dakwaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Muhyiddin Yassin tak puas hati. Dia saman. Bila dia saman, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim kena jawablah saman tersebut, saman fitnah. So Anwar sedia buktikan di mahkamah Muhyiddin tak hapus hutang peneroka. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk membuktikan di mahkamah dakwaannya bahawa bekas Perdana Menteri tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan pelupusan hutang 8.3 bilion untuk peneroka Felda. Bagaimanapun Muhyiddin mengulangi bahawa dia telah melaksanakan sepenuhnya penghapusan hutang Felda dengan menegaskan bahawa Anwar sengaja salah tafsir dan memutarbelitkan perkara itu untuk memfitnahnya. Dalam pernyataan pembelaan yang difailkan pada 10 Oktober lepas terhadap sama Muhyiddin Yassin, Anwar memetik justifikasi pembelaan, iaitu bersedia untuk membuktikan dakwaan di mahkamah dan komen yang berpatutan. Progresif PH itu mendakwa apabila hapus kira hutang 8.3 bilion diumumkan, tiada sebarang dana atau dana kerajaan yang mencukupi sepadan diberikan untuk memastikan Felda dalam memenuhi obligasi keuangan mereka. Pinjaman peneroka 8.3 bilion kekal dalam buku kewangan dan tidak dihapus kira setelah pentadbiran PN atau kerajaan BNPN. Tetapi sebaliknya, pada atau selepas pembentukan kerajaan perpaduan. Anwar pada sekitar Jun 2023 telah melaksanakan perjanjian dana dan telah membolehkan peruntukan tahunan lebih kurang 1 bilion dana untuk disalurkan dan dana atau diterima oleh Felda selama 10 tahun membolehkan pembayaran balik sukuk KP oleh Felda. Dana di atas boleh membolehkan Felda memenuhi obligasi keuangan untuk memanfaatkan peneroka Felda dan telah didasarnya pembiayaan atau menghapus kira hutang 8.3 bilion. Mahkamah Tinggi sebelum ini menetapkan sebab fitnah berlangsung selama 8 hari dan pembicaraan penuh iaitu dari 2 hingga 5 Disember, 16 hingga 19 Disember. Dalam jawapan yang difailkan oleh mahkamah, Muhyiddin mendakwa Anwar dengan sengaja secara melulu dan berniat jahat menerbitkan beberapa kenyataan yang berunsur fitnah dan tidak benar walaupun defendant menyukuasa dan sumber Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Muhyiddin sebagai pelanti menegaskan bahawa persetujuan semula urutan Felda melalui kertas pun telah dibentangkan di bawah pentadbiran pertama Dr. Mahathir tetapi ia tidak dilaksanakan. Muhyiddin mendakwa ketika
kemudian menjadi Perdana Menteri, dia berjaya melaksana hapus kira hutang Felda pada 2021.